Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Okey, terus terang lah, saya sebenarnya tidak ingin membuat live hari ini, okay? Tetapi ada desas-desus yang telah ditimbulkan bermula dengan satu portal media, okay, yang saya akan namakan, dan ini menjurus kepada dua lagi laporan oleh dua lagi portal media yang memetik portal pertama, okay, dan menjurus kepada satu desas-desus yang sedang merebak seperti api atau kebakaran hutan. Kononnya parlimen mungkin dibubarkan esok. Jadi saya ingin memberi masa lebih kurang setengah minit supaya lebih ramai boleh hadir. Jadi bagaimana? Anda rasa cemas atau anda rasa marah? Saya tafsirkan apabila saya membaca komen-komen, ramai yang marah, ada yang tak puas hati dan sebagainya, okey, oleh laporan-laporan ini yang memetik sumber-sumber tidak dinamakan. Jadi seperti biasalah, malah hari ini luar biasa, dalam tempoh kurang setengah jam dapat beratus permintaan buat live. Okey, jadi saya akan ulas. Okey, jadi kita tunggu 10 minit lagi bagi lebih ramai masuk. Jadi tumpukan kepada ulasan saya, tonton sehingga akhir dan diharapkan anda akan dapat gambaran sebenar perspektif saya. Okey. Pertama sekali, apabila anda berdepan, kita mula ya. Apabila anda berdepan dengan situasi sebegini, ya, jangan komen sangat ya, tumpu kepada saya dulu. Ya, jadi kemudian bila saya beri isyarat, anda boleh tanya. Saya boleh luangkan masa sedikit hari ini untuk menjawab soalan. Jadi sekarang tumpu kepada saya ya. Jadi pertama sekali, bila anda dapat laporan sebegini, anda perlu mengingat kembali apa yang sudah dibincangkan. Saya sudah banyak bincangkan fakta dan auta berhubung dengan isu pembubaran parlimen. Saya pernah memanggil Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah dan kita telah bersama-sama membincangkan apakah kuasa-kuasa budi bicara yang di Pertuan Agong, apa yang mungkin berlaku, apa yang tidak mungkin berlaku dan sebagainya. Ya. Jadi banyak sudah dibincangkan dan dianalisakan. Ya. Tetapi lazimnya bila ada berita begini, orang akan terus menjadi tak selesa. Ya, kelam kabut. Oh, betul ke? Betul ke? Sebab itulah secara amnya reaksi orang kepada berita-berita sebegini yang saya kira kurang bertanggungjawab, dan saya akan jelaskan mengapa kurang bertanggungjawab ya. Okey. Pertama sekali, kita perlu membuat analisa kenyataan-kenyataan media yang muncul sejak malam tadi. Okey. Jadi saya sudah membuat analisa, dan untuk makluman anda semua, kesemuanya bermula dengan laporan NST, New Straits Times. Jadi laporan NST mengatakan, ya, laporan ini diterbitkan lebih kurang 8.34 malam. Jadi laporan ini mengatakan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob hari ini, atau semalam, masih belum 12, jadi hari ini telah mengadakan sebenarnya satu pertemuan dengan yang di Pertuan Agong. Maknanya Ismail Sabri dikatakan telah menghadap yang di Pertuan Agong. Okey. Dan menurut NST, ini tidak dilakukan dengan adanya kehadiran media dan sebagainya. Jadi gambaran diberikan ianya secara senyap. Okey, maknanya tidak diberitahu, tidak diwar-warkan bahawa Perdana Menteri akan bertemu dengan yang di Pertuan Agong. Jadi di sini timbul soal, macam mana NST dapat tahu dia bertemu yang di Pertuan Agong? Tapi itu kita tidak ingin cerita, dan untuk makluman anda, NST sendiri tidak menceritakannya. Kemudian New Straits Times memberitahu berdasarkan pemahaman mereka
perjumpaan Perdana Menteri dengan Yang di-Pertuan Agong adalah untuk mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong untuk pembubaran Parlimen. Maknanya Yang di-Pertuan Ismail Sabri didakwa telah bertemu dengan Yang di-Pertuan Agong untuk meminta perkenan Yang di-Pertuan Agong untuk membubar Parlimen. Okey. Kemudian dia memetik sumber. Kita sudah ada banyak sumber dengan banyak spekulasi dalam minggu lepas, ya, dan setiap sumber memang beria-ia dia yang betul. Parlimen bubar hari Rabu, atau Parlimen bubar hari Khamis, atau Parlimen bubar hari Jumaat. Okey. Kini ada lagi satu sumber yang tidak dinamakan yang dipetik sebagai berkata Parlimen boleh juga atau mungkin boleh dibubarkan seawal esok. Jadi di sini ada dua ketidakpastian. Pertama, dia dah kata mungkin. Parlimen mungkin boleh dibubarkan. Okey. Kalau kita berhenti kat situ, boleh dibubarkan esok, lusa, minggu depan, bulan depan, mungkin, ya. Kemudian dia kata seawal esok. Itu pun satu lagi ketidakpastian. Seawal esok maksudnya bermula esok, tetapi tak mustahil lusa, atau mungkin minggu depan atau bulan depan, ya. Jadi kenyataan sumber yang tidak dinamakan itu tidak diberitahu. Sumber ni adakah ianya dari kerajaan, adakah ianya daripada parti politik, adakah ianya daripada istana. Tidak diberitahu, tidak dinyatakan. Ada dua ketidakpastian. Satu, Parlimen mungkin dibubarkan. Mungkin maknanya mereka tidak tahu. Sumber tu sendiri tidak tahu. Andai kata sumber ni sumber yang kononnya rapat dengan mana-mana pihak lah, ya, dia sendiri mungkin, ya, maknanya setakat ini sumber tu sendiri tidak tahu benar ke tidak Parlimen bubar. Kemudian seawal esok maksudnya esok ke, lusa ke, bila ke, tak tahu. Jadi bagi saya lah, kenyataan sebegini tak ada makna. Okey, tak ada makna. Okey, tetapi apa pun, itulah sumber asas yang menarik perhatian Malaysia Kini dan FMT, dan kedua-dua Malaysia Kini dan FMT memetik NST atau New Straits Times, dan NST memetik sumber yang membuat kenyataan yang pada hemat saya, ya, saya bukannya nak serang media, tak ada niat, ya, tetapi pada hemat saya membuang masa tidak ada makna. Yang ada makna, dakwaan kononnya Ismail Sabri telah bertemu dengan Agong. Adakah Perdana Menteri membuat kenyataan rasmi? Tidak. Adakah pejabat Perdana Menteri membuat kenyataan rasmi? Tidak. Adakah Istana Negara membuat kenyataan rasmi? Tidak. Jadi bagi saya ini hanyalah dakwaan yang mungkin ada orang boleh terima sebab ini adalah media, dikira media arus perdana. Okey. Tapi pokoknya kenyataan sumber bagi saya tak ada makna, dan semua ura-ura ditimbulkan bermula dengan laporan New Straits Times. Okey. Sekarang saya beralih kepada Free Malaysia Today. Ya, kita masih analisa. Okey, inilah sepatutnya yang dibuat oleh rakyat. Bukannya baca kemudian jadi huru-hara, jadi buat analisa. Saya mulakan sebab Free Malaysia Today atau FMT telah membuat laporan yang sama dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Jadi saya bacakan yang bahasa Melayu dulu. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dijangka akan membuat satu pengumuman penting esok. Ini baru. NST tak sebut benda ni. Jadi sekarang FMT berkata Perdana Menteri dijangka membuat satu pengumuman penting esok. Terdapat spekulasi ia berkaitan pembubaran Parlimen. Di sini pun ada dua ketidaktentuan. Pertama, Perdana Menteri dijangka membuat satu keputusan pengumuman penting esok. Dijangka maknanya kita tidak tahu. FMT sendiri tidak tahu adakah Perdana Menteri akan membuat pengumuman penting esok ke tidak. Dia tidak tahu. Dan terdapat spekulasi, ianya berhubung pembubaran Parlimen. Spekulasi adalah satu perkataan yang menunjukkan mereka tidak ada apa-apa sumber rasmi. Okey. Okey. Kemudian
ada satu perenggan, dia kata Ismail Sabri dilaporkan menghadap Yang di-Pertuan Agong. Ini merujuk kepada NST. Okey, itu kita sudah tahu. Kemudian dia memetik satu sumber peringkat tinggi kerajaan yang dihubungi FMT berkata, beliau tidak boleh mendedahkan sebarang maklumat mengenai pertemuan itu. Jadi buat apa lapor? Buat apa lapor? Kalau tak boleh dedah, mengapa petik sumber tu dan lapor? Kemudian dia cerita, bagaimanapun sumber itu memberitahu, saya percaya ada satu pengumuman penting dari Perdana Menteri esok. Okey. Ya? Cuba lihat ya. Sumber ni adalah, dia kata, sumber peringkat tinggi kerajaan. Namun sumber ni percaya, satu lagi ketidaktentuan. Sumber yang dikatakan penting ni, dia pun sendiri percaya Perdana Menteri akan buat pengumuman. Maknanya setakat ini kita tidak tahu apa-apa. Okey? Sabar ya. Dengar analisa saya, kemudian saya akan beri hujah-hujah yang mungkin anda terkejut dengar. Ya. Katanya surat jemputan kepada media berhubung pengumuman itu akan dikeluarkan beberapa jam lagi. Okey, mula-mula saya rasa ini pelik. Macam mana anda boleh kata surat jemputan kepada media berhubung pengumuman itu akan dikeluarkan beberapa jam lagi, sedangkan 2-3 perenggan anda kata memang tak tahu Ismail Sabri akan buat pengumuman penting ke tidak. Di sini laporan dia ada masalah. Jadi saya fikir, ini mungkin masalah translasi. Mungkin terjemahan dia silap. Okey, saya rujuk bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris dia berkata, Prime Minister Ismail Sabri is expected to make an announcement, important announcement tomorrow. Sama ya. Perdana Menteri dijangka akan membuat pengumuman penting, mungkin berkait dengan pembubaran. Maknanya kita tak tahu. Adakah dia akan membuat pengumuman? Adakah ianya berkait dengan pembubaran? Okey. Kemudian dia bagi tahu, a high-level government source contacted by FMT said he could not reveal any detail. Sama. Seorang pegawai tinggi kerajaan, dia kata dia tak boleh dedahkan apa-apa. Jadi, tak payah lapor lah ayat ni. Bagaimanapun, dia tambah, he said invitations to the media to cover the event could be issued within hours. Terjemahan betulnya adalah, bagaimanapun dia berkata, jemputan kepada media mungkin akan diberikan dalam tempoh beberapa jam. Mungkin, tapi dalam terjemahan mungkin tu right. Saya tak tahu sama ada ianya mereka terlepas pandang atau sengaja, itu saya tak tahu. Tetapi dalam bahasa Inggeris jelas ini hanya spekulasi. Jadi dari awal ke akhir FMT spekulasi. Bukan serang FMT, saya buat analisa. Okey, jadi NST awal ke akhir kita tidak tahu. FMT awal ke akhir kita tidak tahu. Okey, kita pergi ke Malaysia Kini. Dan daripada ketiga-tiga portal ni, yang paling bertanggungjawab adalah Malaysia Kini. Malaysia Kini berkata, Perdana Menteri Ismail Sabri dilaporkan menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk mendapat perkenan baginda bagi membubarkan. Dilaporkan. Dia petik NST. Dia petik NST maknanya dia petik sumber yang sebenarnya kita tidak tahu apa-apa, tak pasti. Bagi saya, benda tu tidak dilaporkan dengan baik. Okey. Jadi, majlis menghadap itu dilaporkan, diadakan sehari bla bla bla. MKT juga dilaporkan akan bermesyuarat malam esok. Jadi, Malaysia Kini hanya laporkan apa yang dilaporkan, itu sahaja. Dia tidak tokok tambah apa, mengelirukan lagi apa, tak ada. Dia tidak petik sumber dia. Kemudian dia pergi ke rentetan peristiwa-peristiwa semula. Jadi, apa kesimpulannya setakat ini? Analisa ya. Apa kesimpulannya setakat ini, saudara-saudari? Okey? Kesimpulannya setakat ni, tidak ada laporan yang memberikan kita apa-apa maklumat yang bermakna selain daripada spekulasi. Malah ada laporan yang bahasa Malaysia dia ada percanggahan dengan bahasa Inggeris dia dalam portal sama, barangkali sebab terjemahan ada kesilapan. Okey. Jadi kita beralih kepada so itu analisa dia. Jadi inilah analisa yang anda perlu lakukan, dan kemudiannya tak payah nak pening kepala. Okey, sekarang ni kesimpulannya kita tak tahu apa-apa sebenarnya. Cuma laporan-laporan ni berjaya menggusarkan rakyat. Okey, sebab itu saya tak bawa.
dalam pada ekonomi kita mudarat, dalam pada rakyat ni macam tu, saya tak bawa. Okey. Sekarang ni banding dengan kenyataan saya dulu. Dulu spekulasi dia petik sumber-sumber, tidak dinamakan. Satu sumber berkata Ismail Sabri akan menghadap Rabu, Parlimen akan bubar Rabu. Satu berkata Ismail Sabri akan menghadap Khamis, Parlimen akan bubar Khamis. Ada sumber mendahului Agong, memang akan bubar. Ada sumber mendahului Agong, menghadap hari Jumaat, akan bubar hari Jumaat. Semua sumber ni berdasarkan kenyataan Presiden UMNO, membuat tafsiran, walhal Presiden UMNO tidak memberi sebarang tarikh. Jadi adakah semua ni benar? Semua ni terbukti palsu. Tetapi siapa yang melaporkan sumber ni? Media-media. Sekali lagi, saya tak salahkan media-media, tapi media-media yang bawa. Dan saya tak kata salah dia bawa, tapi mereka yang bawa. Jadi saya beritahu semuanya terbukti palsu. Dan apa yang sah, semua sumber-sumber ni adalah sama ada daripada UMNO, berkait dengan kem kluster mahkamah ataupun kepimpinan tertinggi UMNO, Zaid dan sebagainya, berkait ya, atau penyokong dan sebagainya, atau mereka yang hadir taklimat tertutup Zaid, ataupun sumber-sumber dari kerajaan yang memihak kepada PRU awal. Ya, bukan sumber rasmi istana, bukan sumber rasmi pejabat Perdana Menteri, bukan sumber rasmi Perdana Menteri. Ya. Kalau Perdana Menteri, kenyataan dia sentiasa konsisten. Dia berpandu kepada perlembagaan. Ya. Okey. Dan setiap sumber gagal menjelaskan dari UMNO, ya, gagal menjelaskan kepada rakyat bahawa nombor satu, ya, perkara 40-2-B Perlembagaan Persekutuan menyatakan sejelas-jelas mungkin bahawa Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong boleh menggunakan kuasa budi bicara dia untuk menolak pembubaran Parlimen. Sekiranya sumber-sumber ni benar-benar boleh dipercayai, yang laporan-laporan hari ini, maka andai kata yang di-Pertuan Agong sudah melafazkan kepada Ismail Sabri keputusan dia sama ada Parlimen bubar ke tidak, andai kata itulah yang dibincangkan oleh Ismail Sabri, semestinya sumber-sumber ini akan tahu secara sah, andai kata mereka benar-benar orang yang tinggi dalam kerajaan dan sebagainya seperti yang didakwa oleh FMT. Sebenarnya mereka mesti dah tahu Ismail Sabri sudah dapat jawapan, dan esok Ismail Sabri akan mengumumkan. Jadi tidak ada mungkin dalam semua kenyataannya. Jadi nyata, berdasarkan analisa saya, berkemungkinan amat tinggi Ismail Sabri sendiri, andai kata benar Ismail Sabri menghadap Agong dan andai kata benar dia mengusulkan pembubaran Parlimen, berkemungkinan tinggi belum ada keputusan. Dan semua orang terlupa, dan UMNO pun terlupa untuk menjelaskan kepada orang dia bahawa ada kuasa budi bicara yang di-Pertuan Agong. Perkara 40-2-B. Jangan percaya cakap saya, tuan-tuan dan puan-puan. Pergi ke Google, type perkara 40-2-B Perlembagaan Persekutuan Malaysia, dan dia akan keluar, klik dan baca. Mudah dibaca, bahasa mudah. Okey. So semua analisa menunjukkan berkemungkinan teramat tinggi belum ada keputusan, andai kata benar Ismail Sabri bertemu yang di-Pertuan Agong hari ini, dan andai kata yang benar Ismail Sabri mengusulkan pembubaran Parlimen. Okey. Dan nombor dua yang gagal dijelaskan oleh UMNO adalah kuasa budi bicara yang di-Pertuan Agong bukan hanya untuk menidakkan pembubaran Parlimen, tetapi untuk mengisytiharkan darurat. Contohnya darurat politik. So ini semua sebenarnya dah dijelaskan. Saya bawa peguam pakar perlembagaan, dia dah jelaskan lebih terperinci. Adakah saya kata akan berlaku ni? Tidak. Adakah saya kata akan berlaku ini? Tidak. Saya bukan di sini untuk menyatakan yang ni akan berlaku, yang itu akan berlaku. Saya cuma di sini untuk mengatakan, berhenti dengar semua, tidur dengan baik malam ni, tunggu je, jangan fikirkan, dan esok kalau ada apa-apa, ada apa-apa. Itu je. Sumber
kenyataan-kenyataan media ni yang tiada makna, hanya membuatkan anda berfikir tak tentu hala, sedangkan pemikiran tu membuang masa. Benda ni sudah dijelaskan, ya. Dan memandangkan cara ianya dilaporkan, saya khawatir ini adalah kerja-kerja jahat pihak tertentu. Saya khawatir, saya tidak pasti tapi saya khawatir untuk menekan yang di Pertuan Agong, kerana tak baik lapor macam ni. Tak baik lapor macam ni. Sebab kalau yang di Pertuan Agong sudah membuat keputusan dan sudah memberitahu Ismail Sabri keputusannya, semestinya andai kata Ismail Sabri akan membuat kenyataan media, sumber akan tahu, ya, Perdana Menteri akan buat kenyataan media, dan ya, ianya berkaitan dengan ini, ya. Okey, so ada banyak tak kena dengan kenyataan-kenyataan ni. Jadi langkah terakhir dalam analisa anda sepatutnya sekarang anda imbas kembali fakta. Faktanya, negara kita, dan pada hemat saya, sudah berada dalam keadaan darurat, iaitu darurat politik dan darurat musim tengkujuh. Sudah berada dalam keadaan darurat yang boleh memudaratkan rakyat. Politik sudah dikucar-kacirkan, dicarca-merbakan oleh kluster mahkamah, dan ada sifat cabaran terhadap yang di Pertuan Agong dan sebagainya. Semuanya sudah dijelaskan dalam video-video yang lepas. Anda boleh rujuk dalam YouTube saya. Kalau tidak, live ni jadi terlalu panjang. Kemudian saya dah jelaskan, ya, kuasa budi bicara yang di Pertuan Agong. Tuan Hanif dah jelaskan kuasa budi bicara yang di Pertuan Agong. Dan saya dah jelaskan berhubung satu option yang amat perlu, iaitu darurat politik. Namun kita tidak pernah mendahului yang di Pertuan Agong kerana itu adalah kuasa budi bicara yang di Pertuan Agong. Cuma ada satu persoalan yang ditanya kepada saya. Dia orang kata, kalau benar yang di Pertuan Agong tidak ingin bubar parlimen, kenapa ordinan-ordinan darurat dibatalkan baru-baru ni yang membabitkan 3 kawasan Greek, ada satu di Sabah dan ada satu lagi kawasan parlimen, ya? Pendek kata, mengapa ordinan-ordinan darurat di 3 kawasan, 2 parlimen, 1 DUN dibatalkan? Jawabnya mudah. Benda tu sebenarnya sudah lama. Ianya berkaitan dengan COVID, dan oleh kerana ada berlaku kematian dan perlu ada PRK, memandangkan masa itu ada wabak, jadi diadakan darurat. Sekarang darurat spesifik itu tidak diperlukan lagi. Jadi ada orang kata tujuan yang di Pertuan Agong batalkan ordinan tersebut adalah kerana dia hendak pilihan raya. Salah. Sebab 2 daripada kawasan itu adalah kawasan parlimen, ya. Jadi jika darurat atau ordinan darurat itu dibatalkan atau ditamatkan sekalipun, ya, parlimen wajib bubar tak sampai setahun. Jadi menurut Perlembagaan Persekutuan tak perlu ada pilihan raya kecil, tunggu je pilihan raya umum. Dan kawasan yang ketiga adalah kawasan DUN Sabah. DUN Sabah dia tidak akan adakan pilihan raya serentak dengan PRU 15. Itu sudah disahkan oleh Ketua Menteri, kerana Sabah baru ada pilihan raya pada 2020. Jadi di satu kawasan itu saja, kalau nak buat PRK, boleh buat PRK, pilihan raya kecil, ya. So pembatalan ordinan-ordinan tersebut bukannya tanda atau ada kena mengena dengan PRU 15 ataupun keputusan yang bakal diambil oleh Agong, kerana saya tidak ingin mendahului sesiapa. Okey. Tetapi, ya, ada baiknya ordinan ini dibatalkan. Andai kata yang di Pertuan Agong, pada hemat Seri Paduka Baginda Tuanku, mendapati perlunya satu keadaan darurat politik ke, darurat musim tengkujuh ke, dan sebagainya, jadi ordinan-ordinan ini terbatal, tidak akan ada pertindihan, kerana bila darurat diisytiharkan bagi negara, ia akan merangkumi semua kawasan parlimen dan DUN di seluruh negara, ya. So itu adalah penjelasan berfakta. Jadi kesimpulan daripada live saya hari ini, tutup saya semua portal-portal ni, share video ni, dan malam ni tolonglah tidur lena, ya? Adakah saya tahu esok akan bubar parlimen? Saya tak tahu. Adakah saya tahu besok tidak akan bubar? Saya tak tahu.
Adakah saya tahu Yang di-Pertuan Agong akan buat A ke B ke C ke? Saya tak tahu. Yang saya tahu hari ini, media memberitahu anda banyak tetapi tidak ada memberitahu apa-apa. Buang masa. Bukannya serang media. Saya analisa kerana dapat banyak pertanyaan. Jadi harap jelas. Baiklah, saya akan luangkan masa 5 minit untuk menjawab soalan. Jika anda ada soalan, anda boleh bertanya. Saya terima info daripada JPM Nazir Mustafa. JPM tiada berlakunya pembubaran, kerja seperti biasa. Okey, saya kena adil, Nazir, terima kasih. Saya kena adil. Jadi buat masa ni, dalam keadaan genting ni, dalam situasi genting ni, mungkin Nazir ada sumber yang kuat ke apa, tetapi kita jangan gentingkan lagi keadaan dengan spekulasi menjurus sini atau sana. Buat masa ni kita main tunggu dan lihat. Cuma kita berpandu kepada fakta. Dan tak payah beremosi. It's a waste of time. It's a waste of time. Ya, kita yang lebih penting sekarang, perkukuhkan iman. Sebab semuanya ditakdirkan. Itu sahaja. Ya. Okey. Bagi semua yang mendoakan kesihatan kucing saya, terima kasih. Alhamdulillah dia dah beransur sembuh. Ya. Saya memang amat takut semalam dia dah layu, tak makan dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak ya dengan doa anda semua. Raja Zainal Raja Muhammad, cyber trooper yang membuatnya untuk menghuru-harakan pemikiran yang ingin percaya. Cara ianya dilaporkan, saya khawatir ini adalah satu lagi bentuk tekanan, dan saya khawatir ini adalah untuk menekan Yang di-Pertuan Agong untuk membuat satu keputusan memihak kepada pihak tertentu. Ini tidak baik. Tidak baik. Dan kluster Mahkamah Zahid semua dengan tingkah laku mereka mesyuarat-mesyuarat, memang MKT ada, pada hemat saya, membuat kenyataan bersifat cabaran kepada institusi Yang di-Pertuan Agong. Dan ya, Adnan Long, PRU musim hujan, Agong dah jelaskan tapi semua pihak tak faham ke? Ya, itu lagi satu fakta. Terima kasih Adnan. Ini orang yang berpandu kepada fakta. Ini adalah perkara-perkara yang anda kena baca dan teliti. Tetapi akhirnya jangan mendahului Yang di-Pertuan Agong dan jangan tak tidur lena. Tak, itu sahajalah. Ya. Okey, ada Kasman Mursalim. Lari topik, kalau Parlimen bubar, adakah Datuk Seri Najib layak bertanding? Tidak. Tidak layak bertanding. Okey. Lagi satu perkara. Semalam saya ada cerita, saya kata jika jika Agong menolak pembubaran Parlimen, menurut Hanif Katri, secara konvensyen Perdana Menteri harus letak jawatan. Ya, okey. Lepas tu ada orang kata jika Perdana Menteri letak jawatan, Parlimen wajib bubar. Ini palsu. Pertama, anda lihat ketika Tun Mahathir letak jawatan. Tun Mahathir terpaksa meletak jawatan, biar cyber trooper nak kata apa, terpaksa letak jawatan kerana sebaik saja Bersatu keluar dari Pakatan Harapan, Tun hilang majoriti. Sekalipun lepas itu Perikatan Nasional mempelawa Tun, itu berlaku lepas itu. Sebaik sahaja Tun hilang majoriti, sudah menjadi kewajipan berperlembagaan Tun untuk menghadap Agong dan meletakkan jawatan, dan Tun dengan penuh bertanggungjawab melakukan perkara itu. Adakah Parlimen terbubar? Tidak. Yang di-Pertuan Agong melalui satu proses untuk lantik Perdana Menteri baru. Begitu juga bila Muhyiddin letak jawatan. Adakah Parlimen terbubar? Selagi penggal penuh Parlimen belum tamat, ianya tidak berlaku. Yang di-Pertuan melalui proses yang sama untuk lantik Perdana Menteri baru. Takkan kali ini jika Agong tolak pembubaran dan Perdana Menteri sebenarnya secara konvensyen perlu letak jawatan, takkan harap Agong buat proses yang sama? Takkan Agong nak bebankan diri dia dengan kerakusan kuasa pihak-pihak yang ingin mencarcar merbakan politik? Jangan lupa,
proses Yang di-Pertuan Agong melantik Perdana Menteri baru selepas Tun letak jawatan dan selepas Muhyiddin letak jawatan, semuanya gara-gara kerakusan politik kluster mahkamah yang bersekongkol dengan pihak-pihak tertentu untuk menjatuhkan kerajaan mandat rakyat. Jadi sebab itu saya fikir dan apabila saya menemu ramah Tuan Hanif, dia fikir mungkin dalam kepala tuanku adalah bagaimana nak lumpuhkan politik. Okey. Tapi bila Perdana Menteri meletakkan jawatan, sebelum itu Perdana Menteri boleh mengusulkan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk bubar Parlimen. Tetapi jangan lupa, selagi penggal penuh Parlimen ke-14 tak tamat, perkara 40/2 B membenarkan Yang di-Pertuan Agong untuk menolak permintaan pembubaran. Dan maka dengan itu Perdana Menteri wajib letak jawatan. Itu je. Ya. Saya kekal dengan pendirian. Saya berpendapat Ismail Sabri seharusnya dibenarkan terus mentadbir menjadi sebagai Perdana Menteri sehingga tamat tempoh penuh Parlimen ke-14. Tetapi yang saya ceritakan, dia akan terpaksa letak jawatan jika Agong tolak permintaan bubar tu dari sudut perlembagaan. Okey. Zaki, YDPA pun dah berangkat ke London. Belum, esok ya. Terima kasih Hasan Yahya, moga kucing tuan cepat sembuh. Amin. Muhammad Rashid di selamat esok hari raya atau pilihan raya. Esok benda yang dah jadi ni, kita jangan apa nak jadi kita tak tahu. Cuma jangan berpandu kepada laporan, jangan resah analisa. Okey. Saya rasa itu sahaja. Jadi sehingga kita berjumpa di lain masa ya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.